Tandas asrama dengan kisah seram memang tak dapat dipisahkan. Asal ada tandas, di situ ada asrama. Asal ada asrama, di situ ada hantu, geng. Tapi kisah kali ni memang betul-betul puaka sebab baru je terjadi. Dan benda jadi dekat budak-budaknya nak SPM, geng. Di salah sebuah sekolah dekat negeri Perak. Cuba teka sekolah mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, saya nak cakap lah, saya ni dah aktif dekat TikTok, di mana setiap malam lah saya akan buat live dekat TikTok. Kita borak-borak kosong. So korang boleh lah follow saya punya social media dekat bawah. TikTok pun ada. Pergi follow TikTok saya. Dan sebelum saya sambung cerita seram pada malam ni, drop that subscribe button guys. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang nampak di bahagian chat tu ada ting, ada butang ni guys, di mana kalau korang send gift dekat saya amat berterima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, panjang umur. So cerita seram pada malam ni terjadi di salah sebuah sekolah berasrama tak penuh, geng. Sekolah harian biasa tapi ada asrama dan berlaku di negeri Perak. Cerita ni berlaku dalam bulan lepas macam tu, geng, di mana budak-budak dah start masuk sekolah. Nama pencerita kita pada malam ni adalah seorang perempuan yang diberi nama Ainul. Ainul ni umur dia 17 tahun. Tahun ni dia SPM, geng. Di mana dekat sekolah tu lah diwajibkan para pelajar yang nak SPM ni boleh nak masuk asrama. Duduk free je, geng. Makan, minum, bayar sikit-sikit je. Tapi malangnya yang join duduk asrama ni tak sampai 30 orang. Sikit sangat, geng. Kenapa? Sebab yelah orang ni nak duduk asrama, nak duduk ramai-ramai. Tapi sekolah ni hanya benarkan form 5 sahaja yang masuk, sebab nak suruh diorang fokus exam. Tapi itulah, form 5 tak nak. Yang datang lebih kurang dalam 30 orang. So adalah 15 orang lelaki, 15 orang perempuan. Blok asramanya luas tu hanya buka 2 dom sahaja, geng. Satu dom ada 7 katil. Susunan dia, katil, ada almari, katil. So cukuplah 7 orang. Katil dia bukan katil double decker macam zaman kita dulu. Katil dia katil single, geng. Dan sebelah setiap dom merupakan tandas. Contohnya, dom pertama, tandas. Ini dom kedua, tandas. Dom ketiga, sampailah Abang Jamil, mam. Kau yang cakap, aku tak cakap. Tapi sebelum saya teruskan cerita Ainul ni, saya nak tukar lampu merah dulu. Mari kita tukar. Dan cerita seram pada hari ni bertajuk Seram Tandas Asrama. So cerita dia macam ni, geng. Macam aku cakap tadi lah, dalam asrama yang besar tu, asrama blok perempuan, yang buka dom hanyalah 2 biji. Dom 1, dom 2. Satu dom ada lebih kurang dalam 7 orang macam tu. Dan di antara dom tersebut ada satu tandas. Budak-budak anak SPM ni, walaupun diorang tengah PKP, tak ada kelas betul-betul, diorang ODL, tapi diorang still kena ikut peraturan asrama, di mana diorang kena pergi turun semayang pada waktu subuh, geng. So waktu azan subuh pukul 5.30 macam tu, dia pergi solat, settle solat, dia pergi naik dom. Dia buat apa? Orang asrama selalunya lepas solat dia tak siap-siap pergi sekolah, geng. Lepas solat, benda first dia akan buat, dia akan sambung tidur. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 7, geng. Sebab apa? Sebab kelas start pukul 8. Kau ingat budak asrama ni rajin? Aku pun budak asrama tau. So naik je solat. Si Ainul ni pun prepare nak tidur kejap setengah jam. Pukul 6.30 dia akan pergi mandi. Lepas tu pukul 7.30 dia akan turun pergi sekolah sebab ada kelas. So nak dijadikan cerita lah, Ainul ni pun dah tarik selimut. Sejuk, geng, subuh-subuh ni. Dia pun cuba lelapkan mata. Nak dijadikan cerita, pada waktu tu dah cerah, geng. Lebih kurang jam pukul 7, 7.30 macam tu. Suasana memang tak menakutkan langsung. Macam pukul 7, waktu kau nak pergi kerja pagi-pagi tu, seram tak? Tak seram, kan? Tapi tak tahulah kenapa pagi tu semua orang bangun lewat, geng. Selalunya diorang pukul 7 diorang dah pergi mandi.
Tapi ni dekat pukul 8 dan pukul 7.30 macam tu baru semua bangun. Bangun-bangun terus berebut masuk toilet nak mandi sebab takut cikgu marah nanti terlewat nak pergi kelas. Ainul waktu ni merupakan pelajar yang paling lambat bangun. Dalam dom dia paling last. Tu pun dia terbangun sebab bunyi bising. Member dia duduk gedung-gedung almari geng cari barang. Ainul sedar, dia terus cuak ambil bakul yang ada isi shampoo, sabun semua. Dia berjalan keluar dom. Dia nak pergilah ke toilet sebelah dom. Bila dia sampai depan pintu tandas, dia tengok, penuh beratur geng. Di mana di depan setiap pintu bilik shower tu ada diletakkan bakul-bakul yang digunakan untuk mandi. Budak-budak asrama ni kalau nak beratur, tunggu turn nak mandi tu, dia takkan beratur berdiri tercongok macam ni geng. Dia akan letak ganti diri seperti bakul, tak pun slipper jamban. So bila tengok bilik air full, tengok jam pun macam dah lambat, Ainul pun decide, dia fikir, "Uish, ni kalau tunggu ni lambat aku ni. Tak apalah, dekat dom sana ada satu lagi tandas. Tandas tu jauh sikit tapi mesti tak ramai, tak ada orang pergi. Tak apalah, aku pergi sanalah, mandi kat sana." So Ainul ni pun berjalanlah seorang-seorang menuju ke tandas yang berada di sebelah dom 3. Macam aku cakap tadi, dom 1 tandas, dom 2, dom 3 tandas, dom 4. Lepas tu Ainul pun jalanlah melintasi dom-dom yang tertutup rapi, dikunci, tingkap pun ditutup. Memang gelap geng dom tersebut. Yelah dah tingkap tutup, lampu tutup, pagi-pagi nak intai pun seram geng walaupun cerah dekat luar. Time tu dia tengah lenggang kangkung lah, tangan pegang bakul, dekat kepala dia ambil apa orang panggil? Penyapu, bukan penyapu, apa yang buat lap badan tu, towel. Dia ambil towel jadikan sebagai tudung. Dia pegang lah macam ni, dia jalan kedek-kedek dekat koridor tu. Sampai je dekat toilet hujung tu, dia intai dekat pintu besar tu, dia tengok, ada bunyi air ni. Adalah ni budak mandi kat sini. Lagipun lampu toilet buka. Ada orang ni, tak apalah, tak seram sangat. Tak adalah aku sorang-sorang mandi kat sini. Ainul pun langkah masuk ke dalam tandas. Dia jalan melintasi sinki yang depan dia ada cermin. Dia jalan melintasi benda tu dan adalah beberapa cubicle. Cubicle ni bilik lah, bilik shower, bilik mandi. Ada 4 biji. Ini sinki cermin. Ada bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. Untuk mandi. So bila Ainul melintasi bilik 1, bilik 2, memang nampaklah pintu tertutup, air hujan dipasang dengan deras. Syek, bunyi macam tu. So Ainul pun melintas bilik yang ketiga, kosong, tak ada orang. Tapi paip rosak, nampak kepala paip tercabut. Tak apalah, aku pergi bilik yang hujung sekali. Dia pun pergi masuk dalam shower hujung sekali, tutup pintu, prak, dia kunci geng. So masa Ainul mandi tu, aku tak naklah detailkan, pandai korang lah. Dia tengah mandi macam biasa, tengah sabun, kelapa dan orchid, tengah shampoo rambut semua. Tiba-tiba, boom, blackout geng. Lampu terpadam. Tandas ni tuan-tuan dan puan-puan, mana ada tingkap. Andai kata kalau tutup lampu ataupun blackout, memang tandas tu gelap gelita. Dan cahaya yang datang hanyalah daripada lubang-lubang udara dekat atas ataupun pintu di luar. So daripada dalam tandas tu hanya akan nampak cahaya sama-sama sahaja. Serentak dengan boom blackout tu, serentak tu juga bunyi air shower tiba-tiba berhenti serentak di kedua-dua belah bilik. Terus senyap sunyi geng tandas tu. Dan Ainul pun cepat-cepat dia bersihkan badan dia. Dia cuci apa yang patut. Oi, takut mak, oi, duduk sorang-sorang dalam gelap, mandi pula kan. Dia tengah cuci sabun apa semua. Tiba-tiba daripada luar geng, daripada luar tandas tu, kedengaran macam bunyi pintu ditutup dengan kuat. Dum. Time ni Ainul fikir, uish, budak-budak yang mandi tadi tak tahu ke ada orang dekat dalam ni. Sampai dia tutup lampu, dia tutup pintu besar tandas tu. Aku dekat dalam ni lagi. Terus Ainul dia jerit kuat-kuat. Oi, aku kat dalam ni, oi. Jangan tinggalkan aku. Jangan tutup lampu, jangan tutup pintu. Aku kat dalam ni. Dia jerit kuat-kuat. Senyap sunyi tandas tu geng. Yang kedengaran hanyalah bunyi gema suara Ainul. Woi, 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 woi. Aku kat tandas lagi ni, woi, 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 woi. Jangan tinggalkan aku, woi, 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 woi. Macam itulah dia cakap bergema geng kat tandas tu, tak ada orang. So Ainul ni dia dah siap, dia pakai baju semua. Dia pun buka lah tandas bilik dia, cakap. Seram betul bunyi pintu. Dia pun intai lah keluar. Gelap gelita geng.
Memang gelap, hanya ada cahaya sama-sama daripada lubang udara dekat atas. Dan dipandang ke arah pintu besar, yang pintu toilet besar kat depan tu, oh, tutup rapat geng. Dia pun berjalanlah keluar daripada bilik shower tadi, dan dia mulalah berjalan ke arah pintu besar, melintasi bilik shower yang lain. Masa Ainul tengah melintasi bilik shower yang ketiga, yang paip patah tadi, Ainul cakap dia seperti macam terlihat sekali imbas. Anak mata dia macam terlihat sesuatu sedang berdiri betul-betul di hujung bilik shower. Berdiri tegak je macam ni. So bila nampak benda sekali imbas berdiri tegak macam tu, Ainul pun macam terpandang, oh mak kau. Wih, kosong. Tak ada apa-apa, gelap. Walaupun cahaya sama-sama, tapi nampaklah bilik tu gelap. Tapi dia yakin yang dekat ujung bilik shower nombor 3 tu seakan macam ada benda tengah berdiri. Ainul time ni dah resah geng. Dia pun berjalan melintasi bilik shower yang kedua dan yang pertama. Masa dia tengah jalan melintasi bilik tu, dia perasan geng, yang bilik shower pertama kedua tu macam kering je. Bukankah tadi ada orang mandi ke? Tadi kemain bunyi air syah. Tapi lantai kering je. Tak ada bau sabun pun. Tak ada nampak kesan-kesan air pun. Betul ke ada orang mandi tadi? Memang toilet tu kering geng, seakan macam tak pernah ada orang guna. Ainul tadi ni meremang bulu-bulu dia geng. Dia buat tak tahu, dia terus berjalan menuju ke pintu tandas. Dia pun pegang tombol pintu yang tertutup tu. Dia cuba nak pusing. Uish, terkunci geng. Langsung tak boleh nak pusing, seakan macam ketat betul tombol tu. Dan waktu si Ainul ni tengah berusaha gigih nak pusing tombol tu, tiba-tiba daripada arah belakang, arah bilik shower, kedengaran seperti macam ada satu suara tangisan. Si Ainul ni, dia cuak sambil terkejut. Dia terus pusing belakang. Oi, lagi cuak member geng. Dia rentak-rentak tombol tu tak boleh buka. Seakan macam ada orang pegang daripada luar, tak bagi dia pulas. Memang dia rentak-rentak, tak boleh geng. Sambil menangis, sambil meraung, menjerit, minta tolong. Tolong, tolong. Dan suara tangisan tu makin lama makin kuat. Time tu Ainul dah risau. Tapi bila dia pandang belakang tadi, tak nampak apa. Just ada suara menangis je. Ainul teruskan. Dia pergi juga pulas. Tak boleh. Dia minta tolong pun macam tak ada orang dengar. Sehinggalah tiba-tiba kedengaran seperti pintu bilik shower di belakang seakan dihempas. Gung. 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 Time ni Ainul pandang belakang. Dan bila Ainul pandang belakang, kelihatan berdiri di betul-betul sebelah bilik shower nombor 4 yang Ainul masuk tadi, seorang perempuan berambut panjang. Memang nampak gelap je, tapi nampak rambut dia panjang paras pinggang. Memang gelap geng, tapi nampak mata dia warna merah menyala. Dia tengah buat apa? Dia tengah pegang pintu tandas tu, tengah main macam ni. Gung. 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 Dia main tutup pintu tu geng. Ainul time tu menjerit sekuat hati, menangis, meraung, semua dia buat sampai tak cukup nafas. Lalu Ainul pengsan geng. Lepas tu Ainul tersedar, tapi dalam keadaan terkejut macam dan dia sedar time tu keliling dia ramai orang. Ada member dia, si Izzati, Anis, ada ustazah dekat atas kepala dia. Semua muka tengah cuak, macam tengah pegang si Ainul ni. Ainul ni macam bodoh-bodoh piang. Dia cakap, apa yang jadi? Kenapa pegang-pegang saya ni? Saya tadi tengah mandi, kenapa pegang-pegang saya? Tapi kawan-kawan Ainul, muka semua macam penguin geng. Macam mana penguin macam ni? Nah, melopong geng tengok Ainul. Tapi time tu Ainul cakap lah, badan dia rasa macam sumpah penat, sumpah sakit gila. Ustazah tadi pun cuba tenangkan Ainul, bagi minum air apa semua. Ustazah terangkan dekat Ainul. Dia cakap, Ainul, awak kena rasuk tadi Ainul. Awak tak perasan ke awak kena rasuk tadi? Awak tadi Ainul keluar tandas hujung dalam keadaan merangkak macam ni Ainul.
Awak kejar kawan-kawan awak. Awak ni biar betul. Awak tak ingat langsung ke? Ainul time tu dah pelik. Ui, aku merangkak. Macam mana tu ustazah? Dia tak ingat apa yang jadi, geng. Tapi diorang cakapnya Ainul meraung menjerit. Cakap, jangan kacau tempat aku. That's all story puaka daripada Ainul, geng. Rupa-rupanya kena rasuk member tu at the end. Hati-hati mana yang duduk asrama tu. Elok-elok risau nanti jadi apa yang jadi kat Ainul, jadi kat awak semua. Dah berbelit bahasa Melayu saya. So saya rasa that's all lah for tonight. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada yang bagi gift. That's all untuk malam ni. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.